Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kamu bersama saya lagi, Cikgu Nasim binti Mustafa dari Maktab Mahmud Al-Ustaz untuk belajar mengenai pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi pelajaran yang sebelumnya iaitu berkaitan dengan modul 7 perakaunan kos, standard kandungan 7.3 analisis titik ulang modal. Okey, sebelum ini kamu telah pun mempelajari mengenai kaedah penentuan titik ulang modal iaitu berkaitan dengan kaedah margin caruman, dan pada hari ini kamu akan mempelajari kaedah yang kedua iaitu kaedah graf. Okey, setelah mempelajari topik pada hari ini, saya harapkan agar kamu dapat melakar graf titik ulang modal, menentukan titik ulang modal dengan menggunakan kaedah graf, menganalisis titik ulang modal menggunakan kaedah graf, dan menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah graf. Okay, ini adalah gambar rajah berkaitan dengan graf titik ulang modal. Kita lihat, graf titik ulang modal menunjukkan hubungan di antara kos dan hasil untung pada pelbagai tingkat pengeluaran. Titik ulang modal bermaksud ada titik persilangan antara garisan jumlah hasil dan jumlah kos. Kita lihat satu persatu ciri-ciri graf titik ulang modal. Yang pertama, paksi Y mewakili jumlah kos dan jumlah hasil. Kamu lihat di sini, cikgu labelkan dengan warna biru. Paksi yang menegak ni kita panggil paksi Y dan mewakili jumlah kos dan jumlah hasil dalam RM. Kemudian yang kedua adalah paksi X iaitu paksi mendatar mewakili unit pengeluaran. Garis yang ketiga adalah garisan kos tetap, di mana garisan ini adalah mendatar selari dengan paksi X, menunjukkan sifat kos tetap yang malar ataupun tidak berubah walaupun tingkat pengeluaran berubah. Kemudian garisan yang seterusnya adalah jumlah hasil. Jumlah hasil mestilah bermula pada asalan dan mencerun ke atas dari kiri ke kanan, dan akhir sekali adalah garisan jumlah kos, di mana garisan ini mestilah bermula di mana titik bermulanya kos tetap dan mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan menyebabkan ada satu titik persilangan, di mana titik persilangan ini kita panggil dia titik ulang modal. Okay, seterusnya kita lihat titik ulang modal ditentukan apabila garisan jumlah kos bersilang dengan garisan jumlah hasil ditunjukkan oleh label nombor 1. Jumlah pengeluaran yang kurang daripada titik ulang modal akan menyebabkan perniagaan mengalami kerugian. Kamu lihat pada label nombor 2 ini, di sini adalah titik ulang modal, bermaksudnya kawasan yang sebelum titik ulang modal ini menunjukkan kawasan perniagaan mengalami kerugian. Okay, bagi tingkat pengeluaran yang melebihi daripada TPM, perniagaan akan memperoleh untung, iaitu jumlah pengeluaran melebihi titik ulang modal akan menyebabkan perniagaan memperoleh untung ditunjukkan oleh kawasan yang berlorek diwarnakan dengan hijau dan ditunjukkan oleh nombor 3. Okay, kita lihat contoh yang terdapat dalam buku teks iaitu contoh 13. Bagaimana kita nak melakar graf titik ulang modal. Perniagaan simen Ruby ialah pengeluar simen berjenama Ruby. Maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran simen Ruby.
Kos tetap iaitu RM5,000, kos berubah seunit RM2.50, harga jualan seunit RM5. Soalannya, dengan menggunakan kaedah graf, lakarkan garisan kos tetap, garisan jumlah hasil, garisan jumlah kos dan labelkan titik pulang modal dengan simbol X. Okey, apa yang perlu kita buat sebelum kita buat lakaran? Kita mestilah mengira terlebih dahulu titik pulang modal. Okey, kita kira titik pulang modal dalam unit dengan menggunakan rumus kos tetap bahagi margin caruman seunit. Rumus ini telah pun kamu pelajari dalam siri 1. Okay, kita gantikan rumus ini dengan angka-angka yang terdapat dalam soalan. Kos tetap, kamu lihat di sini diberi dalam soalan, iaitu RM5,000. Kemudian margin caruman adalah harga jualan seunit ditolakkan dengan kos berubah seunit iaitu RM5 tolak RM2.50, kamu akan dapat margin caruman seunit sebanyak RM2.50. Jadi kita masukkan angka-angka yang dah pun saya highlight tadi ke dalam rumus. Kamu lihat RM5,000 bahagikan dengan RM5 iaitu harga jualan seunit, tolakkan dengan RM2.50 iaitu kos berubah seunit. Kemudian kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan iaitu 2,000 unit. Okey, selepas kamu kira TPM dalam unit, kamu kena kira pula TPM dalam RM. Apakah rumus yang kita nak guna? Iaitu kos tetap bahagi margin caruman seunit, sama juga macam di atas, cuma berbeza di sini kita kena darab dengan harga jualan seunit. Jadi seperti langkah tadi, kita akan masukkan angka-angka yang terdapat dalam soalan ke dalam rumus, iaitu RM5,000 iaitu kos tetap, bahagikan dengan RM5 harga jualan, tolakkan dengan kos berubah seunit iaitu RM2.50, darabkan dengan RM5 iaitu harga jualan. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan sebanyak RM10,000. Okay, bila dah selesai kamu kira TPM dalam unit dan TPM dalam ringgit, barulah kita boleh melakar graf titik pulang modal. Okay, langkah pertama kita akan lukiskan paksi X dan paksi X dan paksi Y. Jangan lupa melabel pada asalan iaitu kosong pada asalan. Langkah ini pelajar selalu lupa dan saya ingatkan kembali. Selepas kamu buat garisan paksi X dan paksi Y, terus kamu labelkan asalan. Kemudian labelkan paksi Y ataupun paksi menegak dengan kos atau hasil dalam RM. Dan labelkan paksi mendatar iaitu dengan pengeluaran dalam unit. Kemudian seterusnya kita akan melukis. Kamu lihat yang pertama, melukis garisan kos tetap. Kos tetap dalam soalan diberi RM5,000. Jadi kita akan lukis garisan kos tetap yang mendatar selari dengan paksi X dan labelkan kos tetap. Kemudian labelkan pula pada paksi menegak iaitu RM5,000. Kemudian kita nak buat pula garisan jumlah hasil. Ingatkan kembali, garisan jumlah hasil mestilah bermula pada asalan dan mencerun ke atas. Jadi kita lukis bermula daripada asalan, mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan labelkan jumlah hasil. Garisan yang ketiga adalah jumlah kos. Ingat kembali ciri yang saya dah sebutkan tadi, iaitu garisan jumlah kos mestilah bermula pada titik di mana kos tetap bermula. Jadi kita lukiskan mencerun ke atas dan pastikan ia bersilang dengan garisan jumlah hasil. Labelkan sebagai jumlah kos.
Kemudian titik persilangan ini adalah titik pulang modal dan kita labelkan sebagai titik pulang modal. Kemudian jangan lupa buat garisan titik-titik turun ke bawah. Tuliskan dalam unit 2000 unit dan kemudian kita lukiskan garisan titik-titik daripada titik pulang modal tadi ke paksi menegak dan tuliskan titik pulang modal dalam RM iaitu RM10,000. Jadi selesailah kita membuat lakaran graf titik pulang modal. Lakaran ini kita boleh buat di atas kertas kosong ataupun kertas garisan biasa sahaja tanpa perlu menggunakan kertas graf. Okey, seterusnya kita nak menentukan titik pulang modal menggunakan kaedah graf. Kali ini kita lihat dengan menggunakan contoh 13 tadi, cuma kita nak lukis graf titik pulang modal dengan menggunakan kertas graf. Jadi langkah yang perlu kita buat adalah kita kena buat satu jadual untuk menunjukkan jumlah hasil pada tingkat pengeluaran yang kita pilih. Dalam soalan ini kita nyatakan tingkat pengeluarannya adalah 0 unit, 1000 unit, 2000 unit, 3000 unit, 4000 unit dan 5000 unit. Kemudian kita tentukan titik pulang modal bagi pengeluaran simen rubi. Jadi kita buat dulu jadual untuk mengira jumlah kos. Kamu lihat pada unit pengeluaran kosong, kos tetap diberi adalah RM5,000. Jadi kita masukkan kos tetap pada setiap tingkat pengeluaran kosnya adalah sama. Yang itu kita panggil kos tetap itu RM5,000 pada setiap tingkat pengeluaran, ia tidak berubah. Yang berubah adalah kos berubah di mana pada tingkat pengeluaran kosong, kos berubah juga adalah kosong iaitu kosong darab RM2.50 iaitu kos berubah seunit. Jadi kosong darab RM2.50 kamu akan dapat kosong. Menjadikan jumlah kos adalah RM5,000 iaitu kos tetap RM5,000 tambah kos berubah kosong dapat jumlah kos RM5,000. Kemudian pada unit pengeluaran RM1,000, kos tetap kekal iaitu RM5,000 tetapi kos berubah kita kira 1,000 unit darabkan dengan RM2.50, kamu dapat RM2,500 dan ini menjadikan jumlah kos RM7,500. Kemudian kita lihat pada unit pengeluaran RM2,000, kos berubah RM2,000 darab RM2.50, kamu dapat jumlah kos berubah iaitu RM5,000 menjadikan jumlah kos RM10,000. Kemudian pada RM3,000, jumlah kos adalah RM12,500. Pada unit pengeluaran RM4,000, kamu dapat jumlah kos iaitu sebanyak RM15,000. Unit pengeluaran RM5,000, jumlah kos adalah RM17,500. Jadi langkah pertama untuk mengira jumlah kos telah pun selesai. Seterusnya kita akan buat satu jadual lagi iaitu jadual untuk mengira jumlah hasil. Jumlah hasil kamu lihat, unit pengeluaran kosong, jumlah hasil juga adalah kosong. Ini menunjukkan bahawa graf jumlah hasil ataupun garisan jumlah hasil nanti mestilah bermula pada asalan. Unit pengeluaran RM1,000, jumlah hasil adalah sebanyak RM5,000 iaitu 1,000 unit darabkan dengan harga jualan seunit iaitu RM5. Jadi kita dapat RM5,000. Pada unit pengeluaran RM2,000, kita dapat jumlah hasil sebanyak RM10,000. Pada unit pengeluaran RM3,000, jumlah hasil adalah sebanyak RM15,000. Pada unit pengeluaran RM4,000, jumlah hasil adalah sebanyak RM20,000 iaitu RM4,000 darab RM5. Pada unit pengeluaran RM5,000, kamu dapat jumlah hasil iaitu RM5,000 unit darab RM5. Jumlah hasil adalah RM25,000.
Jadi berdasarkan jadual jumlah kos dan juga jadual jumlah hasil ini, kita akan melukis graf titik ulang modal di atas kertas graf. Okey, jom tengok. Okay, langkah pertama seperti tadi juga kita akan melukis paksi menegak dan paksi mendatar. Okay, paksi menegak, sebelum kita labelkan paksi menegak, jangan lupa label asalan. Kemudian labelkan paksi menegak dengan hasil dan juga kos dalam RM. Kemudian kita labelkan paksi mendatar dengan label pengeluaran ataupun unit pengeluaran. Langkah seterusnya kita akan melukis garisan kos tetap. Kamu lihat di sini kos tetap adalah sebanyak RM5,000. Okay, sebelum kita lukis, kita kena tentukan dulu skala yang kita nak guna. Kalau kita lihat di sini, jumlah hasil yang paling tinggi adalah RM25,000. Jadi kita agihkan dengan kotak-kotak yang ada ni. Jadi saya putuskan untuk menggunakan RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000 dan RM25,000. Manakala dalam unit pengeluaran kita lihat, unit pengeluaran yang kita guna adalah 0, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Jadi kita akan labelkan. Label pada unit pengeluaran ikut dalam jadual iaitu 0, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dan 5,000. Kemudian paksi menegak kita lihat pada jumlah hasil, kita ikut saja iaitu 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 dan 25,000. Jadi ini bermakna satu kotak kecil ini nilainya adalah 1,000. Kalau paksi mendatar, satu kotak kecil ni nilainya 200. Kita nak buat garisan kos tetap. Kos tetap kita adalah sebanyak RM5,000. Jadi kita tandakan pada RM5,000 dan garis secara mendatar selari dengan paksi mendatar dan labelkan sebagai kos tetap. Langkah seterusnya kita akan melukis garisan jumlah hasil. Ingatkan kembali ciri jumlah hasil iaitu mesti bermula pada asalan. Kemudian kita tengok pada 1,000 unit pengeluaran, 1,000, jumlah hasilnya adalah 5,000. Jadi kita tandakan dengan titik macam ni. Pada unit pengeluaran 2,000, jumlah hasilnya adalah 10,000. Jadi kita tandakan pada kertas graf. Unit pengeluaran 3,000, jumlah hasil adalah 15,000 dan seterusnya. Unit pengeluaran 4,000, jumlah hasil 20,000. Pada unit pengeluaran 5,000, jumlah hasil adalah 25,000. Selepas kita tandakan, kita akan buat garisan yang menyambungkan ke semua titik-titik ini sebagai garisan jumlah hasil. Lepas kamu sambung, jangan lupa label sebagai jumlah hasil. Kemudian kita nak plot pula jumlah kos. Kamu lihat pada unit pengeluaran kosong, jumlah kos adalah 5,000. Jadi kita plotkan pada unit kosong, jumlah kos adalah 5,000 di sini. Kemudian pada unit pengeluaran 1,000, jumlah kos adalah 7,500. Kita tandakan. Kemudian pada unit pengeluaran 3,000, jumlah kos adalah 12,500. Pada unit pengeluaran 4,000, jumlah kos adalah sebanyak 15,000. Dan unit pengeluaran 5,000, jumlah kos adalah sebanyak 17,500. Jadi selepas kamu plot
6 titik ini, kita akan sambungkan titik-titik tersebut dan jangan lupa label sebagai jumlah kos. Kamu dapati garisan jumlah hasil bersilang dengan jumlah kos pada satu titik di mana menunjukkan unit pengeluaran 2,000 unit dan pada RM10,000. Jadi kita buat garisan putus-putus untuk menunjukkan titik persilangan antara jumlah hasil dan jumlah kos, dan jangan lupa labelkan sebagai titik pulang modal ataupun dalam soalan tadi disuruh kita tanda sebagai X. Jadi selesailah. Kamu dah pun melukis garisan jumlah hasil, jumlah kos, kos tetap dan melabelkan titik pulang modal. Okay. Jadi kita katakan bahawa titik pulang modal adalah sebanyak 2,000 unit, iaitu kita baca pada paksi mendatar ataupun paksi X, 2,000 unit pengeluaran atau sebanyak RM10,000. Kita baca pada paksi menegak ataupun paksi Y. Okay. Seterusnya kita nak buat analisis titik pulang modal dengan menggunakan graf yang kita lukis tadi. Berdasarkan graf yang kita lukis tadi, kita dapati bahawa titik pulang modal kita adalah sebanyak 2,000 unit dan ataupun RM10,000. Jadi kita lorekkan kawasan di bawah 2,000. Kita lorekkan dengan warna, apa-apa warna saja pun tak apa. Di sini saya warnakan dengan warna hijau. Kawasan lorek ini menunjukkan kawasan di mana perniagaan akan memperoleh ataupun akan menanggung kerugian. Okay, pada paras pengeluaran kurang daripada 2,000, iaitu kurang daripada titik pulang modal, ini menunjukkan garisan jumlah kos berada di atas garisan jumlah hasil, ataupun kita kata jumlah kos melebihi jumlah hasil. Ini menunjukkan perniagaan mengalami kerugian. Jadi kerugian ini kita tandakan dengan warna hijau. Kalau dalam peperiksaan kamu boleh saja tanda dengan apa-apa warna. Kemudian kita akan lorek kawasan untung, iaitu unit pengeluaran yang melebihi daripada titik pulang modal ataupun melebihi daripada 2,000 unit. Pada paras pengeluaran lebih daripada 2,000 unit, kamu lihat garisan jumlah hasil, iaitu yang ni, berada di atas garisan jumlah kos. Kita katakan jumlah kos kurang daripada jumlah hasil. Ini menunjukkan perniagaan mendapat untung. Jadi berdasarkan graf ni kita dah pun membuat analisis di mana kita katakan jika unit pengeluaran kurang daripada unit pengeluaran TPM, perniagaan akan memperoleh rugi ataupun menanggung kerugian. Sekiranya perniagaan mengeluarkan barang melebihi daripada unit TPM ataupun unit titik pulang modal, perniagaan akan memperoleh untung. Seterusnya, bagaimana kita nak menjana ataupun mengira keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan menggunakan kaedah graf.
kita guna graf yang sama juga tadi. Berdasarkan graf, kirakan keuntungan yang diperoleh jika perniagaan Simen Ruby mengeluarkan 5,000 unit. Okay, jadi kita akan tanda pada 5,000 unit, kita akan buat garisan putus-putus. Lihat, saya buat garisan putus-putus warna purple di situ. Garisan putus-putus ini bersentuh dengan garisan jumlah hasil dan kita akan buat garisan putus-putus juga menunjukkan kepada RM25,000. Kemudian kita akan buat garisan putus-putus di mana garisan putus-putus yang mula kita bina tadi bersentuh dengan jumlah kos. Dan ini menunjukkan pada, kamu kira tadi satu kotak kecil ni nilai dia 1,000. Jadi garisan putus-putus ni berada di sini. Angka dia adalah 17,500 iaitu 15,000. 16,000, 17,000, kemudian setengah itu 17,500. Jadi kawasan ini adalah menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan sekiranya perniagaan Simen Ruby tadi mengeluarkan 5,000 unit. Okay, kita katakan jika perniagaan Simen Ruby mengeluarkan 5,000 unit simen, perniagaan akan mendapat keuntungan sebanyak 7,500. Macam mana kira? 2,500. Melihat di sini, tolakkan dengan 17,500. Jadi kamu dapat 17,500. Okay, saya harap kamu faham bagaimana kita nak mengira jumlah untung yang akan diperoleh oleh sesuatu perniagaan apabila dia menetapkan berapakah jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan. Kemudian jangan lupa labelkan iaitu untung 7,500 pada graf. Kemudian saya mengharapkan kamu dapat membuat latihan dalam buku teks iaitu latihan Mastery Topikal 7.3 di muka surat 269 di mana latihan ini adalah mirip dengan contoh yang saya tunjukkan tadi. Sekiranya kamu sukar ataupun mengalami masalah semasa menyelesaikan tugasan Mastery Topikal ini, kamu bolehlah rujuk kepada guru mata pelajaran kamu. Pada pelajar yang belum lagi subscribe YouTube channel SSTP Kedah, saya mengharapkan kamu klik saja subscribe, kemudian like dan share supaya perkongsian ilmu pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada ramai pelajar. Dan akhir sekali, jangan lupa mengisi borang maklum balas program di pautan yang tertera. Saya mendoakan agar kamu terus bersemangat untuk belajar walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 ini kamu belajar secara PDPR di rumah. Akhir sekali, sama-sama kita kongsi kata-kata semangat ini yang saya petik daripada cikkim.com kalau tak salah saya. Kejayaan pada masa hadapan anda tercipta dengan apa yang anda lakukan sekarang, bukannya esok hari. Ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh menangguhkan usaha untuk kita mencipta kejayaan. Jadi saya mengharapkan kamu bermula pada hari ini dan berusaha lebih lagi pada esok hari untuk kejayaan pada masa depan. Terima kasih dan saya harap kita dapat jumpa lagi pada siri yang seterusnya iaitu berkaitan dengan teknik menjawab soalan berkaitan dengan titik ulang modal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.